A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpahan kurnia-Nya kita masih lagi diberi kesempatan untuk merasai nikmat bulan Ramadan yang penuh dengan barakah ini, dan seterusnya kita dapat menyaksikan program Tanyalah Ustaz Biar Tahu, jangan keliru. Apa khabar penonton-penonton sekalian? Mudah-mudahan semuanya di dalam payungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kini kita dalam fasa Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB. Oleh itu, sila jaga jarak anda. Kita patuhi akan arahan pemimpin agar kita dapat memutuskan rantaian COVID-19 di Malaysia yang tercinta ini. Jadi seperti mana yang dipaparkan di kaca TV anda, kita dapat lihat kes baharu adalah 30 orang dan kes sembuh baharu 83 orang, dan mendukacitakan kita kematian baharu adalah seorang. Jadi daripada status COVID-19 yang dapat kita lihat di sini bahawa kita melihatkan kepatuhan rakyat Malaysia kepada Perintah Kawalan Pergerakan ini cukup boleh dibanggakan, sehingga kan kita dapat mencapai tahap kesembuhan yang cukup tinggi dan kes baharu yang semakin berkurang. Oleh sebab itu, kita melihatkan ini yang perlu kita terapkan dalam kehidupan seharian kita agar kita dapat menghapuskan COVID-19 di bumi Malaysia ini. Jadi sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita nak membincangkan satu perkara. Antara asbab mungkinnya terjadi COVID-19 di Malaysia ini adalah mungkin disebabkan kealpaan kita, kelalaian kita dalam melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, pada hari ini kita nak merungkaikan satu topik berkaitan dengan hina kerana maksiat, dan kita tampilkan panel Ustaz Amran Yusof. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, baik. Baik, pagi tadi sahur apa Ustaz? Simple saya. Dengar cerita bulan puasa ni berat turun saja. Alhamdulillah. Yang kita cari-carilah tu, insya-Allah. Itu alhamdulillah. Baik. Kepada para penonton yang disayangi sekalian, yang ingin mengajukan soalan, boleh call kita ya di talian bebas tol 1800 881677 atau ke WhatsApp 0111 2336480, atau terus ke Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Baik, untuk mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala, jom sama-sama kita mulakan majlis kita dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم لا تخذلني فيه لتعرض معصيتك ولا تضربني بسياط نقمتك وزحزحني فيه من موجبات سخطك بمنك وأياديك يا منتهى رغبة الراغبين والحمد لله رب العالمين. Ya Allah, janganlah Engkau hinakan kami di atas maksiat yang telah kami lakukan kepadamu, ya Allah. Dan kau kembalikanlah kami ke jalan-Mu. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan kita dijauhkan daripada pelakuan maksiat yang terhina. Baik, dan spesialnya pada hari ini, kita juga akan bersidang video dengan Ustazah Hazlina Abdul Razak untuk perkongsian pengalaman beliau melaksanakan tanggungjawab memadamkan arang yang terconteng di muka orang lain angkara maksiat yang dilakukan. Jadi kita nak dengar apakah perkongsian yang nak diberikan. Mudah-mudahan memberikan pengajaran dan iktibar kepada kita semua. Baik, Al-Fadhil Ustaz, tajuk kita pada hari ini, hina kerana maksiat.
maksiat membawa kita kepada kehinaan. Mungkin sebagai mukadimah pertemuan kita pada hari ini, apakah sebenarnya kaitan maksiat dan kehinaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Baik, alhamdulillah. Saya suka kalau apa-apa pengajian kita rujuk terus kepada firman Allah Ta'ala. Allah berfirman dalam surah Ghafir, pada surah yang ke-40, pada ayat yang ke-60. Allah menyebut, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sadaqallahul azim. Allah berfirman, berdoalah kamu kepadaku, nescaya aku perkenankan doa dan permohonan kamu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong takabur daripada beribadah, daripada berdoa kepadaku, maka akan masuk ke dalam neraka Jahannam dalam keadaan yang sangat hina. Maka alhamdulillah pada pagi ini kita dapat merujuk kepada firman Allah yang cerita pasal kemaksiatan, dosa dan terbabit kepada istilah yang sebut hina. Kalau ada maksiat, ada dosa yang tak dikaitkan dengan hina, tapi dikaitkan dengan kehinaan, yang menunjukkan bahawa satu kemaksiatan, satu-satu perbuatan, satu-satu amalan yang menyebabkan hadirnya dosa. Secara global lah, kita tak boleh mengatakan itu ini saja, tapi dia sangat luas. Asal namanya maksiat, asal namanya dosa, maka apa-apa perbuatan yang menghadirkan dosa, maka itu adalah maksiat. Dan bila disebut hina, hina itu adalah paling buruk, paling keji, paling aib, paling terkutuk, paling tercela. Maka kalau boleh kita minta pada Allah Ta'ala dihindari daripada kita hal yang kita sebut pada pagi ini. Jadi saya sukalah nak sebut sedemikian bahawa manusia pada asalnya dia sempurna. Allah kata laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Penciptaan manusia itu sempurna, tapi apa yang menyebabkan manusia itu jadi hina adalah kemaksiatan, adalah dosa yang merosakkan kehidupan manusia. Kalau kita rujuk dalam hadis Nabi SAW, kita akan jumpa bagaimana Nabi mengatakan seorang bayi dilahirkan fitrah. Fitrah maksud apa? Bersih sungguh-sungguh. Lahir dalam keadaan yang tak ada tercela, tak ada kehinaan, tak ada keaiban dan sebagainya. Tapi akhirnya apabila manusia itu hidup, membesar, dia melakukan kemaksiatan, dia melakukan dosa dan sebagainya, yang ni yang menakutkan kita. Akhirnya bila adanya perkara yang dipanggil dosa, bila adanya perkara yang dipanggil maksiat, maka kedudukan manusia yang pada asalnya Allah kata walaqad karramna bani Adam. Allah angkat kedudukan anak Adam. Tapi rupa-rupanya manusia itu sendiri merendahkan kedudukan. Bila mana Allah angkat dalam surah Al-Isra surah 17 ayat 70, tapi manusia sendiri melakukan dosa sehingga dia menjadi yang tadi sebut sayadkhuluna jahannama dakhirin. Masuk dalam neraka Jahannam malah dalam keadaan yang penuh kehinaan. Sangat takut apabila manusia melakukan dosa, tambah-tambah dalam melakukan dosa dan dia tak perasan itu dosa. Pada hakikatnya akal faham, perbuatan tahu yang itu dosa. Takut-takut hati dah terbiasa dengan dosa, maka dia tak rasa itu dosa dan dia semakin memberi kehinaan kepada diri dia. Maka sebab tu pada pagi ini saya suka nak sebut bahawa jangan rosakkan kedudukan manusia yang Allah angkat kedudukan itu.
Ya, jangan hina kedudukan kita sebab Allah sudah mengangkat kedudukan kita. Maka inilah kesilapan manusia yang paling besar apabila dia sampai dalam ayat tadi menyebut bahawa dia sombong. Salah satu perkara yang paling besar terhadap apa yang disebut dosa dan maksiat ni, bila innalladzina yastakbiruna, orang yang sombong dan takabur daripada apa? Ud'uni. Maksudnya tak nak berdoa. Ya. An ibadati, dan tak mau beribadat. Sombongnya manusia. Sombongnya manusia. Walaupun Da'i Aiman, Ya. kita sedar yang kita hanya dicipta daripada setitis air mani. Bukan datang dari langit. Kalau datang dari langit boleh buat 7-8 tapisan. Bukan datang daripada bumi, boleh buat reverse osmosis. Tu kan. Tapi air mani datang daripada tempat pembuangan najis saja. Itu pun manusia ada sifat sombong, dan sifat sombong itu menghadirkan dosa, dan dosa itu memberi kehinaan kepada manusia. Dan yang paling kita takut, kehinaan ini dibawa menuju ke akhirat nanti. Manusia tidak mau bertaubat. Cuba bayangkan manusia apabila dia ini dicipta daripada Mas 916. Makin sombong manusia. Kan? Daya air mani pun dia dah sombong, tambah dengan Mas. Sebab tu bila kita sebut tentang dosa, bila awal-awal tadi kita sebut tentang COVID-19 kan. So kita kena perasan juga. Yang ni pun kena perasan. Kita kena perasan bahawa kalau kita jaga apa-apa SOP yang telah diperkenankan oleh kerajaan tu, maka itu satu ibadah. Ya. Tapi apabila kita langgar dan menyebabkan kerunsingan kepada orang lain, kerosakan kepada orang lain, dia juga mudarat dan dia melahirkan dosa dan maksiat. Itu juga merupakan perkara tersebut. So kita jangan pandang remeh walaupun sekecil-kecil amal. Ya, jadi tugas kita yang pertamalah saya nak sebut, jangan sombong. Jangan sombong dulu. Apa-apa sahaja yang diberi kepada kita asal dia menghadirkan kemanfaatan, maka kita taat. Qalu sami'na wa ata'na, jangan qalu sami'na wa asaina. Wallahu a'lam. Jadi pokok pangkalnya kembali kepada dari mana kita datang. Betul. Itu. Jangan duk sombong sangat saya. Ya, betul. Sebab itu tanyalah Ustaz, titipan doa orang yang tidak berdoa merupakan orang yang keliru dengan konsep takdir dan doa. Maka sentiasalah panjatkan doa. Namun begitu, ada di kalangan mereka ini dalam doa pun ada kesombongan seperti mana yang Ustaz sebutkan sebentar tadi. Baik, bila Ustaz bicarakan seperti ini Ustaz, kita mula confuse. Kerana apa? Bila kita melihatkan maksiat ini, kita terbayangkan orang berzina. Kita lihatkan maksiat, kita lihat orang mencuri. Namun begitu, mungkin terkadangnya orang-orang yang melakukan ibadah juga ada maksiat yang dilakukan oleh mereka seperti mana yang Ustaz sebutkan sebentar tadi. Mungkin Ustaz ada pencerahan. Baik, perlu difahami bahawa satu kalimah yang paling besar adalah dosa, maksiat. Apa-apa sahaja perbuatan yang menghadirkan dosa itu adalah maksiat dan dia menghadirkan kehinaan kepada manusia. Itu paling penting nak kena bagi faham. Ya. So, kadang-kadang kita nampak macam Da'i Aiman sebut tadi bahawa dosa yang terang macam tu kan. Ya. Yang ni maksiat. Sebenarnya betul apa yang disebut dalam amalan manusia, ada tak dosa? Ada. Kerana kemaksiatan itu menghadirkan dosa, dosa menghadirkan kehinaan. Kalau kita salat, kita riak, itu juga dosa, itu juga maksiat. Apabila kita ada ilmu, bertambahnya ilmu menjadi semakin sombong, kitalah pendebat terbaik, kitalah pembahas yang terbaik. Tapi kita tak perasan bahawa sebenarnya dengan ujian ketinggian ilmu yang kita ada itu menjadikan kita sombong. Dan apabila manusia sombong, maka kembali kepada ayat tadi bahawa mereka itu dalam keadaan kehinaan. So apa-apa sahaja yang berada di keliling kita adalah boleh mampu menghadirkan dosa, menjadi maksiat apabila dia itu memberi kesan buruk kepada orang lain, ya, menjadikan ketidakselesaan kepada orang lain. Apa-apa sahaja yang perlu diingat, tidaklah mengatakan khusus zina. Kalau kita belajar dalam kitab Al-Kabair, ya, Imam Az-Zahabi menyebut ada 70 perkara lebih dosa besar katakan. Bukanlah pengkhususan itu sahaja, malah semua perkara yang apabila kita buat tidak ikhlas, buat untuk dipendengarkan kepada orang lain, buat untuk menunjuk kepada orang lain, buat untuk nak menunjukkan kehebatan diri kita, itu juga menghadirkan dosa. Maka apabila dia hadir dosa, itu dipanggil sebagai
maksiat. Dan paling takut kemaksiatan itu dikait dengan perkataan kalimah yang saya selalu sebut tadi, hina, hina dan hina. Maknanya satu perkara yang menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ini semua digelarkan maksiat saya. Hatta perkara-perkara yang kebaikan sendiri pun kalau ia terdapatnya riak dan sebagainya, takut kita Ustaz. Betul. Kita dah susah payah dah buat kebaikan itu, tapi ia lenyap sekelip mata dek kerana kealpaan kita melakukan riak dan sebagainya. Baik Ustaz, sahabat kita di Facebook, Hashim Yahya. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Benarlah kata-kata, hina besi kerana karat, hina manusia kerana maksiat. Tidak ada manusia yang bergelumang dengan maksiat menjadi mulia, kecuali mendapat kehinaan. Apakah hina itu merupakan hukuman dari Allah, atau kehinaan itu bererti terbuka suatu pintu kembali untuk pangkal jalan bagi pelaku maksiat? Mohon bukakan hijab yang melansiri raut wajah kecerahan. Terima kasih. Amboi, ayat dia bukan main dia saya. Itu dia. Mintalah Ustaz tolong selakkan lansir. Ustaz, silakan. Okey, baik. Ayat dia padu. Baik. Untuk difahami bahawa hina yang disebut tadi adalah satu penghinaan yang berlaku di negeri akhirat. Itu yang kita paling takut. Ada dua tahap penghinaan. Penghinaan yang berada di dunia, ada kemungkinan manusia apabila dihina di dunia, dia dapat kembali kepada Allah Ta'ala. Dapat siap-siap. Dapat. Kan? Dihina, dimalukan, diaibkan, begitu begini. Hasil daripada dosa yang dia buat, kesilapan yang dia buat. Dan dia sedar, insaf dan dia berubah kembali kepada Allah Ta'ala. Ini satu kehinaan yang menguntungkan kepada dia. Tapi yang paling kita takut, seperti mana disebut dalam surah Mukmin tadi tu, mengatakan bahawa, atau surah Ghafir juga disebut tadi, bahawa hina itu berlaku di negeri akhirat. Ya. Di mana tempat yang tak ada roundabout nak patah balik, tak ada U-turn nak patah balik. Yang disebut dalam kalimah biasa saya sebut, tiada esok bagimu. Tak ada. Maka hina ni ada dua keadaan. Kalau hina di dunia, tak apa, insya-Allah, maka kita bertaubat dan kembali kepada Allah Ta'ala. Tapi hina di akhirat tu yang paling takut. Hina di sini, adakah ia suatu balasan daripada Allah di akhirat? Ya. Kerana dikatakan dalam ayat ni bahawa barang siapa yang sombong daripada beribadat, daripada berdoa kepada aku, maka mereka masuk neraka Jahannam. Ya. Masuk neraka satu perkara, disiksa satu perkara, disiksa dalam keadaan yang sangat hina lagi teruk. Kan? Lagi teruk. Ada orang bagi kepada kita, dengan tangan gitu kita sambut. Ada orang bagi baling gitu je. Hina. Sangat hina. Ada orang pergi bagi dalam satu hidangan elok je. Ada orang kata kalau nak ambil tak nak sudah. Itu satu penghinaan. Yes. Kan? Kita tak nak di akhirat nanti udahlah masuk neraka. Ya. Kemudian dimasuk pula dalam keadaan yang sangat hina. Maka sebab itu elaklah. Asasnya daripada awal saya suka mengatakan, tolonglah jangan sombong. Satu, tolong jangan sombong kerana sombong menghadirkan kehinaan. Tolong jangan takabur. Kadang-kadang manusia ni dia mudah lupa, bukan kadang-kadang lah, selalu juga. Selalu. Manusia ni makan udah sendawa, lupa basmalah. Dah habis pinggan berbuka puasa, udah sendawa baru teringat, ya Allah, basmalah tak baca. Udah dah kenyang, lega perut, dia tak baca hamdalah. Kan? Dan macam-macam, bila sebut hayya 'alas salah, telinga macam tak dengar je. Itu kesombongan manusia. Kesombongan manusia. Bila Allah bagi kita puasa, offer, siapa yang puasa Ramadan hujungnya dapat takwa. Dia tak berkenan dengan offer Allah Ta'ala. Bila Allah buka pintu langit, pintu rahmat, pintu syurga, tutup pintu neraka, dia buat aja. Kan? Esok tak lama lagi Allah buka juga pada kita Lailatul Qadar. 83 tahun pahala. Dia kata pahala dia banyak benar dah. Tu manusia. Sebab tu saya takut satu perkara, maksiat paling besar dalam hidup kita adalah kesombongan, dan kesombongan ini menghadirkan kehinaan. Sombong ni di mana-mana ada, Ustaz. Di mana-mana. Orang yang jahat, orang yang baik sebagainya tetap ada sombong. Betul. Atau tengah sembahyang tarawih, habis sembahyang tarawih,
macam sedap tak ayah baca. Allah. Jadi itu dia. Dalam kita melakukan kebaikan tu. Betul. Tapi kita nak berehat seketika Ustaz. Walau di mana jua anda berada, patuhi penjarakan sosial. Biasakan diri menjalani kehidupan norma baharu. Dakwah biar tanyalah Ustaz yang sampaikan. Biar tahu, jangan keliru. Kembali selepas ini. اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Perkara yang cukup kita takutkan adalah bila mana melakukan maksiat, kita seolah-olah menjadi buntu, kita seolah menjadi jahil terhadap maksiat tersebut sehingga terhalang untuk mendapat keberkatan ilmu itu sendiri. Itu yang istilah mak kita kata ni, belajar-belajar tak faham-faham ni. Kau ni kenapa? Cikgu kamu belajar ajar macam mana kat sekolah ni. Baru dia orang tahu betapa sabarnya cikgu-cikgu di sekolah ni mengajar anak kita. Baik, mungkin Ustaz ada sedikit ulasan tentang keberkatan ilmu tadi Ustaz, terhalang dengan maksiat. Baik, saya suka jawab dengan ayat Quran terus. Surah Ali Imran, surah ketiga ayat 96. Allah menyebut, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah wa hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah ibadah yang mula-mula dibina untuk manusia, yakni beribadat kepada Allah, iaitu Baitullah di Makkah yang mubarakan, yang barakah, dan wa hudan lil alamin, menjadi petunjuk bagi umat manusia. Apa maksud barakah itu? Ya. Barakah itu adalah kebaikan, dan kebaikan itu berpanjangan dan berterusan. Barakah, kebaikan bertambah dan berterusan. Itu nama barakah. Jadi kalau dalam dosa, dalam maksiat, kita buat maksiat, kita buat dosa dan kita tak minta ampun pada Allah. Sebab itu ulama, terutama dalam Ibn Qayyim sebut dalam kitab Al-Jawabul Kafi, ya, dikatakan bahawa benda yang paling kita terasa sekali apabila dengan dosa ini, kita ada ilmu, belajar ilmu, tapi kita tak dapat keberkatan. Ya. Ya, tak dapat keberkatan. Contoh, apabila belajar ilmu tapi tak ada adab. Dengan guru bercakap dengan ikut suka hati. Ya. Ya. Malah bukan anak-anak saja dengan guru ni. Mak bapak pun dia komplain, cikgu boleh tahan. Banyak benar kerja sekolah. Siap surat layang. Macam-macam mesyuarat PIBG ni, Masya Allah, sakit hati kita. Tapi sakitlah, memang sakit. Ya. Tapi itulah kehidupan manusia. Apabila ada orang ada ilmu tapi sebab dosa, maka tidak hadir adab kepada ilmu tersebut, ya, menjadikan manusia dapat ilmu tapi tak ada keberkatan. Kemudian semakin belajar ilmu, semakin sombong. Ya. Oi, macam-macam lah bubuh. Ya, segala macam lah tanda-tanda di belakang namanya begitu begini nak menunjukkan dia ada itu, dia ada ini. Betul. Ada tanda yang ulama kata bila ada ilmu, belajar ilmu, tak ada keberkatan ni apabila dia menunjuk-nunjuklah. Masa solat dengan anak bini, inna a'tainakal kautsar. Tapi masa jemaah ramai, surah Yasin. Tu. Nak kata dia tu hafal lah. Betul. Nak tunjuk dia hafal. Ada orang ada diploma, ditunjuk diploma, ada ijazah, ditunjuk ijazah, ada master, ditunjuk master, ada PhD. Segala macam ni sanad lah. Segala macam sanad. Mesti nak disampaikan. Maka hilang keberkatan ilmu. Ya? Ada orang keberkatan ilmu tu tak ada walaupun dia belajar, dia tak mampu amal. Ini paling besar. Kita faham tentang solat tahajud ni daripada darjah 5 lagi contoh je. Betul. Sekarang dah 75. Daripada darjah 5 sekarang umur 75. Tak buat-buat sampai sekarang.
itu tanda ilmu tak barakah. Ya, ilmu tak barakah. Saya selalu tegur guru-guru saya di pusat tahfiz saya ni supaya jaga apabila kamu menyuruh anak murid puasa sunat, agak-agak guru macam mana gaya? Betul, Ustaz. Ketika awak membunyikan loceng membangunkan anak-anak murid untuk solat tahajud, agak-agak awak tahajud sekali ke atau terkejut? Kan? Ya. Saya selalu kata sedemikian. Maka tak ada keberkatan ilmu apabila tanda dia adalah apabila manusia ada ilmu tapi tidak boleh beramal dengan ilmu. Ulama mengatakan ilmu tu tak sampai ke hati, sekadar sampai di halqum. Oh. Sampai di halqum. Macam kita pun kena muhasabah juga. Oi, bukan main masuk tanyalah ustaz biar tahu, jangan keliru. Tapi dia sendiri tak amal. Itu kan. Dia sendiri keliru. Dia sendiri pun keliru. Maka ini tanda-tanda. Sebahagiannya yang paling buruk juga ulama kaji, keberkatan ilmu tak ada ke? Bila mana ilmu yang dia dapati hanya digunakan untuk mencari dunia semata-mata. Sebab itu bila mana kita lihat suasana di rumah ni baru kita rasa ya Allah, macam manalah guru-guru ni mengajar. Allah. Ya, saya sendiri Ustaz, bila mana kita nak bimbing anak kita sendiri pun kita pun susah sebenarnya. Betul. Macam mana nak kontrol ni? Tapi mungkin disebabkan terapan adab dan akhlak yang ditunjukkan oleh guru-guru kepada anak-anak kita menyebabkan mereka ini ada disiplin di situ. Seperti mana keresahan ini dinyatakan oleh sahabat kita di Facebook, Mas Ripah Noh. Assalamualaikum dai dan semua kru yang bertugas. Apakah jenis-jenis maksiat yang melibatkan remaja sehingga ibu bapa turut dihina oleh masyarakat sekeliling? Dan apakah jenis maksiat yang selalu berlaku di kalangan wanita dan lelaki dewasa? Mohon pencerahan Ustaz, terima kasih. Mungkinlah Ustaz, mungkinlah ya. Ni tanggapan kita. Mungkin dah lama tak ke sekolah agaknya. Ya, anak-anak ni kurang didikan ataupun mereka ini kurang terdedah dengan ajaran-ajaran yang diberikan oleh guru-guru mereka menyebabkan mereka ini semakin yang kita sebutkan sebagai liar itu sendiri. Kisah gelintir lah Ustaz. Mungkin ada nasihat daripada Ustaz. Baik, sebab itu ayah dan ibu sekalian, termasuklah diri saya sebagai seorang ayah yang kena jaga 5 orang anak. Yang 5 orang tu pun tak larat dah. Rasa macam kena serangan jantung dah kita. Ya Ustaz. Tambah cikgu ni, dia duduk jaga 5 kelas satu hari. Setiap kelas 45 orang. Bayangkan. 200 Ustaz ya? 200 orang. Macam mana bebannya yang terletak di sana. Dan apabila anak kita tercebur dalam hal-hal maksiat dan dosa, liar, dosa-dosa yang berlaku di keliling macam-macam ni kan, maka yang pertama sekali, jangan salahkan guru. Kerana setiap hari dia pergi ke sekolah, cukup dalam waktunya 4-5 jam berada di sekolah. Waktu itu guru yang mengajar. Selain daripada itu, yang lain tarbiyahnya adalah ayah dan ibu. Ketika anak lahir, anak membesar, dia melihat kehidupan dalam keluarganya begitu, maka begitulah corak yang dibentuk. Pergi ke sekolah, cikgu kata baca doa makan. Di rumah tak baca. Maka lagi lama dalam rumah, akhirnya dia tak dapat amal. Ya. Maka sebab itu, hari ini kita melihat, saya suka bagi tahu kepada mak dan ayah bahawa setiap kekurangan anak kita, anak-anak ni dia datang macam-macam. Saya selalu pesan macam tu terhadap diri saya juga. Anak-anak sama macam saya dah ada anak menantu, kami kena terima macam-macam keadaan. Macam-macam keadaan. Ada anak menantu yang masak cukup pandai. Tapi rumah bersepah-sepah. Ya. Sebab rajin masak. Ada anak menantu masak tak reti, tapi mengemas ni kita cari gula kopi tak jumpa. Sampai tahap tu Ustaz ya. Ada anak menantu yang masak tak pandai, mengemas tak pandai, tapi duit tak pernah berhenti bagi kat mak bapak. Ada anak menantu duit pun tak bagi, tapi rajin ziarah. Balik tiap-tiap minggu mungkin. Balik tiap-tiap minggu. Walaupun tiap-tiap minggu balik apa pun tak ada. Tak apalah, paling kurang. Maka yang pertama mak bapak kena terima anak dia dulu. Dan hasil yang ada tu adalah hasil daripada didikan dia sendiri. Maka sebab itu kita kena jaga. Dan apabila kemaksiatan remaja-remaja pada hari ini, mana datang? Yang pertama, kena ceklah orang tua dulu. Kena cek orang tua dulu. Saya selalu kata, kita selalu menggunakan, kenapa remaja hari ini liar? Kan? Sebenarnya orang tua dulu pun liar juga. Liar juga.
Kan? Cuma bila dia dah tua dah tak larat nak liur lagi dah. Itu je dah kencing manis darah tinggi. Itu. Maka apa yang perlu kita ketahui, dosa dan maksiat kita kata tadi akan menghadirkan kehinaan. Mak bapa kalaulah tiba-tiba anak-anak buat sesuatu maka jatuh hina kepada mak bapa, pertama jangan pandang hina tu asal daripada anak aja. Tapi kena pandang, muhasabah, ya Allah, rupa-rupanya aku selama ni tak didik dia dengan cara betul. Kita akan dapat. Apa salah aku? Itulah kehinaan yang kita dapat. Yang tadi tu, kehinaan soalan tadi, kehinaan di dunia yang boleh menyebabkan kita berubah dan bertaubat kepada Allah Ta'ala. Kan? Tapi yang paling kita takut, kita tak rasa. Salahkan anak. Anak semata-mata. Itu tak boleh. Didikan kita yang paling awal. Maka apabila terjadi perkara ni, saya pesan kepada mak bapak termasuk diri saya, pertama kena sabarlah. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Minta pada Allah sabar, solat. Benda dah jadi. Sabar kejam, cari jalan, kemudian solat 2 rakaat, minta pada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah Allah bagi kepada kita. Ini hal-hal penting supaya kita tidak letak kesalahan sepenuhnya kepada remaja. Hari ini kita takut yang buat dosa kat dalam Instagram, Facebook, WhatsApp dan sebagainya banyak benar. Yang ambil gambar ni tak payah cakap lah. Yang ambil gambar tak payah cakap lah. Sebagainya lah. Maka kalau nak sebut tentang maksiat pada hari ini terlalu banyak. Terlalu banyak. Jadi saya pesan kepada kita bahawa mintalah bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Minta bantuan daripada Allah untuk kita kuat ibadah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu aku dalam aku ingat padamu, dalam aku bersyukur padamu, dalam aku beribadah padamu. Minta pada Allah supaya kita dijauhkan daripada maksiat dan dosa. Wallahu a'lam. Tapi kita cukup berbanggalah. Sebab apa, Ustaz? Sebab kadar jenayah menurun secara mendadak. Kerana mungkin mereka duduk di rumah, hasil didikan daripada ibu ayah yang cukup-cukup. Orang kata apa? Pulun, Ustaz. Betul. Mak ayah ni pulun nak jadikan anak-anak ni baik. Dan mungkinlah yang kita sebutkan sebentar tadi, itu segelintir sajalah. Dan kita ucapkan jutaan tahniah kepada ibu ayah yang bertungkus lumus menjadikan anak-anak mereka terhindar daripada perkara perbuatan maksiat ini. Baik, kita ada sahabat kita di Facebook, Ustaz. Muhammad Effendi, Mat Daud. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Apa beza antara maksiat zahir dan maksiat batin, Ustaz? Apakah perlu melakukan taubat nasuha, memohon ampun kepada Tuhan supaya diampuni segala dosa? Bertam indah Pulau Pinang. Maksiat zahir dan maksiat batin, Ustaz. Apa pandangan Ustaz? Betul. Maksiat manusia lakukan, dosa manusia lakukan ada banyak hal. Pertama, lafaz kalimah dengan mulut. Boleh tahan mulut dia mengata ke orang. Sekarang ni guna bahasa membawang. Membawang. Yang kedua, perbuatan dia boleh memudaratkan orang lain, menghadirkan dosa juga. Dan yang ketiga, apabila ada hasad dengki di dalam hati. Ada iri hati dalam hati, ada kejahatan yang di dalam hati itu. Maka ini juga disebut sebagai maksiat. Maksiat zahir kita boleh nampak dan orang boleh tegur kita. Ada kemungkinan kita boleh berubah kerana teguran atau keaiban yang kita terima hasil daripada orang buka orang cerita pasal salah kita. Mungkin. Mungkin orang ambil gambar kita dan sebagainya. Mungkin CCTV pula ambil gambar kita kan. Jadi kita terperasan. Tapi maksiat hati sebenarnya satu benda yang sangat sukar. Takut buat dosa, tak rasa apa-apa. Buat dosa, tak rasa apa-apa. Saya pernah sebut beberapa kali ketika pertemuan kita cerita tentang hati. Hati ni, dia akan berubah daripada fitrah bersih, dia kotor dan kemudian parah jadi kanser dan terus mati. Terus mati. Hidup, badan, hati, mati. Ini paling bahaya. Sebab tu ulama menggariskan beberapa hal. Dia kata bahawa hati ni bila mana buat dosa, rasa bersalah. Yang ni peringkat pertama. Buat dosa tak? Buat. Rasa bersalah. Alhamdulillah. Hati ni masih hidup. Dia buat dosa ni, Tinggal mak bapak dia tak jaga, Ramadan dia tinggal itu, dia tinggal tak puasa. Dia terasa dalam hati. Maka dia ada ruang untuk kembali pada Allah Ta'ala.
Ya, buat dosa, rasa bersalah. Dia rasa Ya. bersalah lah. Yang kedua, bila diulang, jadi Allah bisa tinggal biasa, akhirnya jadi apa? Dia akan jadi rasa biasa bila buat dosa. Tadi rasa bersalah bila buat dosa. Yang ni rasa biasa bila buat dosa. Asal tak puasa Ramadan, biasa gastrik. Dia tak rasa apa dah. Menjadi kebiasaan. Kan ya? Jadi naik pula satu perkara lagi, bila dia buat tapi tak datang peringatan daripada manusia, tak datang peringatan daripada Allah Ta'ala. Akhirnya satu peringkat, rasa bangga bila buat dosa. Oh, ini lagi dahsyat. Ini Ustaz. lagi dahsyat. Apa awak duk pergi masjid, balik masjid, apa yang awak dapat? Keji Kemon manis lah. darah tinggi je. Itulah. Aku tak pergi masjid pun kau tengok sihat walafiat, badan jadi abang sado. Kan gitu kan? Nampak manusia dia bangga. Ya. Akhirnya, jadi cerita kita adalah kita kena kembali, yang paling besar adalah maksiat yang dalam ni. Maksiat yang orang tak nampak dan maksiat yang kadang-kadang kita tak perasan. Maka kita tidak bertemu dengan ruang untuk bertaubat kepada Allah Ta'ala. Tetapi, apabila sampai satu ketika kita jumpa hidayah, maka maksiat batin pun kita kena taubat, maksiat zahir pun kena tubu ilallahi taubatan nasuha. Ada sekali tu Ustaz, saya pergi ke sebuah pusat pemulihan dadah. Saya jumpa dengan seorang, banduan lah kita sebutkan ya. Saya kata abang dengan saya tak ada beza. Ya, yang mana cuma bezanya adalah abang melakukan kesalahan secara zahir. Saya melakukan kesalahan secara batin. Ya, tapi bila mana Ustaz sebutkan sebentar tadi, kita lakukan secara zahir, maka orang boleh tegur. Betul. Dan diterima orang kata hukuman dan dia boleh bertaubat. Betul. Yang paling kita takut yang Ustaz sebutkan sebentar tadi adalah maksud secara batin ni. Tak ada siapa pun nampak Ustaz. Pakai kopiah sikit, pakai songkok sikit, dah rasa macam kita ni baik saja. Baik, kita nak lihatkan satu perkara yang Ustaz sebutkan sebagai kita asal manusia ini tak adalah hina. Tapi disebabkan perbuatan kita jadi hina. Tapi sebelum itu kita rehat seketika Ustaz. Walau di mana jua anda berada, biasakan diri menjalani kehidupan norma baru. Dakwah biar tanyalah Ustaz yang sampaikan. Kita rehat seketika, biar tahu jangan keliru. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqami. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan. Amin ya rabbal alamin. Berapa dosa kau buat, berapa kali maksiat. Ingat, 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 sobatlah akhirat. Cepat ucap astaghfirullahalazim. Bila mana kita melakukan dosa, kesilapan kepada Allah SWT, cepat-cepat kita beristighfar kepada Allah SWT. Baik Ustaz, sebentar tadi kita ada melihatkan satu slide yang menunjukkan salah satu kesan daripada melakukan maksiat itu adalah Allah mempersulitkan urusan kita. Secara ringkas Ustaz, bagaimana? Baik. Memang disebut oleh Ibn Qayyim Al-Jawziyah bahawa sesungguhnya sebahagian daripada kesan daripada dosa yang disimpan atau maksiat yang diulang-ulang adalah Allah mempersulitkan urusan hidup manusia. Maksud mempersulitkan di sini, ramai ulama menyebut bahawa bukan sulit dapat duit, bukan. Bukan sulit mendapat kesihatan, bukan. Tapi dia sulit melakukan kebaikan. Dia sulit untuk rasa bersalah ketika melakukan dosa dan maksiat. Dia macam kita kata tadi, dia ada ilmu tapi terlalu sukar dan sulit untuk dia beramal. Walaupun dia lama dah ilmu dalam badan dia.
dia ada ilmu, dia sulit untuk kongsi dengan orang lain. Syaratnya kalau nak kongsi juga kena bayar 1 jam berapa. Lebih kurang begitu. Maka kalau disebut tentang rezeki, dia mendapat rezeki tapi dia rasa tak pernah cukup. Itu terasa sulit. Ada dapat rezeki. Orang lain rezeki dengan 3-4 ribu itu mencukupi dalam hidup dia, tapi bagi dia satu bebanan. Maka di sinilah dia terasa sulit dalam hidup dia, walaupun semua benda dia ada dan dia rasa tidak pernah berpuas hati dalam hal tersebut. Jadi Ustaz, bila mana kita sebut tentang kehinaan ini, satu perkara yang menconteng di muka kita sendiri. Dan hina kerana maksiat ibarat menconteng arang di muka sendiri. Namun, bukan mudah untuk memadamkan arang yang terconteng, apatah lagi di muka orang lain, ibu ayah kita. Namun begitu, kita ada bersama dengan kita Ustazah Hazlina Abdul Razak, yang ini pengasas Pertubuhan Kebajikan Darul Wardah Selangor, mampu melaksanakannya. Oleh sebab itu, kita nak lihat satu VT yang menggambarkan tentang Darul Wardah. Silakan. Salli salatan kamilatan wa salim salama tamma ala sayyidina Muhammadin allazi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqra bihil hawaiju wa tunalu bihil rawaibu. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi Sedap anak-anak penyanyi ya. Ya, alhamdulillah. Apa khabar Ustazah? Alhamdulillah, bil khair insya-Allah. Baik Ustazah, bila kita melihatkan akan anak-anak tadi sejuk mata memandang. Namun di sebalik kesejukan mata memandang itu ada cerita di sebaliknya. Mungkin Ustazah boleh cerita sedikit tentang tempat ini Ustazah? Baik, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah kita masih berada dalam bulan Ramadan sebagai moga-moga mendapat keberkatan dan juga maghfirah, keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Di Darul Wardah ni kami mulakan lebih kurang 12 tahun yang lampau dan yang kita mulakan juga dalam bulan Ramadan sebenarnya. Dengan program yang kita sebut sebagai Ihya Ramadan. Biasanya kita sebut mulai kita Ihya Nahar Ramadan, menghidupkan siang hari pada bulan Ramadan. Okey, kenapa terbukanya atau kata bagaimana kami memulakan tanda Darul Wardah ini ialah kerana ketika kita membaca sama ada ketika itu media sosial tidaklah sehebat yang macam sekarang kan, tapi biasanya ketika itu media cetaklah dan sebagainya melaporkan tentang buang bayi, ya, kemudian tentang buang bayi, kemudian yang bersalin di luar kehamilan, itu banyak sekali dan sebagainya. Biasanya kita bereaksi lah. Kadang-kadang kita sebagai Muslim, kita sebut gini, Astaghfirullahalazim, nak jadi apalah macam ni. Betul. Itu kita bereaksi. Ya. Tapi biasa jarang kita mencari solusi. Bagaimana kita orang kata, nak membenteras ataupun nak mengurangkan sekurang-kurangnya tentang kes-kes yang seperti ini. Sebab kita tahu kebanyakan yang terlibat, ya, kalau ikut dengan daftar GPN dan sebagainya, Jabatan Pendaftaran Negara, mulai daripada data yang ada 2008 sampai sekarang ni lebih kurang dekat 500,000 juta anak kelahiran luar nikah ni. 500,000 juta Ustazah? Ya. Kalau kita campur setiap tahun lah, daripada 2008 sampai 2020 ni, kalau kita tengok setiap tahun 100,000 dan sebagainya. Jadi kalau kita campur semua tu lebih kurang angkanya mencecah ke 500,000 juta. Bayangkan. Subhanallah lah, betul lah dan sebagainya. Jadi saya selaku ketika itu, bagi kita terlibat dalam aktivitas dakwah ni daripada zaman pelajar sampai sekarang. Jadi saya sendiri dengan teman-teman bertanya, apa yang kita boleh lakukan untuk mengembalikan mereka ke pangkal jalan. Sebab kita ambil daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis qudsi, ya. Inna rahmati taghlibu ghadabi. Sesungguhnya rahmatku mengatasi rasa murkaku kepada hamba-hamba. Allahu akbar. Jadi banyak sekali dalam Al-Quran, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang taubat atau kembali kepada Allah,
dan juga orang-orang yang ingin menyucikan Ya. jiwanya. Mhm. Jadi saya percaya melalui cara itu dan kita melihat antara yang selalu saya sebut kepada anak-anak, ya, saya panggil anak-anak pelatih lah, walaupun yang datang tu berusia daripada seusia 12 tahun kita pernah ada. 12 kes ni. tahun. Ya. Dan yang menghamilkan dia juga ialah seusia 12 tahun. Ya. Baik Ustazah. Ustazah sebutkan sebentar tadi, kita faham satu perkara bahawa lihat anak-anak ini dengan kasih sayang Ustazah, ya. Tapi kita nak tahu juga apa di antara kelayakan untuk anak-anak ini diterima untuk mendapat perlindungan di Darul Wardah. Okey, kita sebenarnya tidak sebut perlindungan semata-mata, ya. Kita sebut juga sebagai pemulihan. Yang penting ini kembali bertaubat. Kalau kata melindung ni, sebab pada awal-awal yang pertama kali kami tubuhkan Darul Wardah ni, memang kita orang kata hashtag kecaman-kecaman tu banyak. Oh, sebenarnya. Ya, sebab saya ingat lagi ketika membuka di Jalan Kebun ni dan sebagainya, saya didatangi oleh beberapa orang, beberapa orang yang saya bagi saya mereka orang-orang yang beragama. Dia cakap, jumpa dengan saya, Ustazah, kenapa Ustazah buka rumah yang seperti ini? Dia tanya saya. Ya. Dia kata, Ustazah ni mengambil budak-budak yang berzina dan sebagainya. Dia kata, inilah anak Allah, nanti kutukkan Allah kepada kampung ni. Allahu Akbar. Itu saya fikir itu ialah satu persepsi umum sebenarnya. Tapi saya percaya dengan niat yang betul, dengan keadaan yang betul, kita ingin mengembalikan mereka kepada jalan. Saya kata insya-Allah lepas 12 tahun orang yang sama, mereka kumpul yang sama, akhirnya mereka lah paling banyak memberi kerjasama sebenarnya sekarang ini. Alhamdulillah. Adakah mereka ni datang ke Darul Wardah ini atas paksaan ibu ayah atau kerelaan mereka sendiri, Ustazah? Okey, pada mula-mulanya kami melihat, ya, untuk yang kali pertama, masa mula-mula kami buat dulu, saya ambil je sebenarnya, saya cakap terus terang. Saya ambil pelatih-pelatih, yang saya sebut pelatih anak-anak tu. Makna ada yang merayu nak datang. Kadang-kadang kadang-kadang ada yang merekomendasi lah. Maknanya contohnya saya ada satu kes, contohnya seorang tokek restoran telefon saya. Saya rasa Ustazah, dia rasa budak ni dah 3 hari dah berlega-lega dekat restoran saya minum dengan air pahit. Iya. Saya rasa. Dia kata, saya rasa dia mengandung. Saya tak tahu nak buat macam mana. Dan keluarganya mungkin menghalau. Saya rasa mana-mana keluarga pun sebenarnya tak akan gembira, sedih kalau berlaku perkara ini kepada anak mereka. Jadi ada yang dihalau keluar. Jadi yang dihalau keluar tu saya kata berlindung kadang-kadang di rumah ibadah lain. Lepas tu kita pula yang membising-bising, kita pula yang kata kecoh dan sebagainya. Jadi saya fikir kena ada satu solusi. Jadi saya ambil juga, datang masuk. Tapi bila kes-kes yang tanpa kebenaran ibu bapa ini sebenarnya menimbulkan masalah yang lebih besar sebenarnya kalau tidak ditangani dengan baik. Contohnya mereka berusia 16 tahun. Ya? 16 tahun kita kata di bawah akta kanak-kanak. Jadi kita bawa mereka pergi hospital, pergi check up dan sebagainya. Tapi saya minta maaf kalau saya sebut, kata kadang-kadang saya selalu sebut buaya friend, saya cakap. Lepas tu kita pergi ke hospital, tiba-tiba anak tu hilang, masuk buat urine test. Allahu Akbar. Hilang urine test. Rupanya ceritanya lepas tu baru saya tahu, lepas kita nak buat laporan polis kehilangan, biasanya 24 jam kan. Tapi belum sampai 24 jam, lebih kurang 6 jam saya pula yang dipanggil oleh polis. Ya Allah. Maknanya sukarnya mendidik anak-anak ni, Ustazah, ya. Mungkin Ustazah boleh cerita sedikit bagaimanakah cabaran mendidik anak-anak ini, Ustazah? Yang pertama, akhirnya saya melihat selama 12 tahun, kita menggunakan yang pertama pendekatan tauhid, mengukuhkan keyakinan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala bahawa Allah itu Maha Pengampun, Allah itu Maha Pemaaf. Yang penting dia kembali kepada bertuhan, kita kehidupan bertuhan atau buat conscience tu. Baik. Yang kedua tu baru kita masuk ibadah, solatnya, ngajinya, Qurannya, tahajudnya. Kita adalah mana program yang 3 kaunseling kita ada juga. Kemudian kita ada kemahiran-kemahiran terapi warna, terapi muzik dan sebagainya, dan kita ada kemahiran memasak, menjahit, komputer dan sebagainya. Oh, subhanallah, banyaknya. Jadi banyak, memang terlalu banyak. Apa yang berlaku ialah kita lihat pemulihan akan berlaku dengan izin Allah dengan cepat dan boleh diterima oleh anak-anak ini bila anak-anak ini secara sukarela datang. Sukarela, Dia sendiri yang nak mengubah diri dia, maka itu saya sebut pemulihan akan berlaku dengan lebih cepat, ditambahi dengan sokongan dan dokongan daripada ibu bapa mereka sendiri.
Maknanya nampak kekesalan di muka mereka Itu tu. insya-Allah. Biasanya awal dulu kita buat 6 bulan berada di rumah pemulihan. Tapi saya melihat 6 bulan ni hanya proses yang kita sebut the edges of the storm. Maksudnya dia masih lagi belum dapat menerima dan sebagainya. 6 bulan itu hanya proses kaunseling untuk melihat masalah. Yang 6 bulan kedua baru kita nampak itu baru mereka boleh menerima. Kita kata kalau komputer kita install. Kita install. Berarti mana setahun paling kurang. Kemudian yang ketiga tu baru 6 bulan yang ketiga ialah pengukuhan. Yang ni dengan izin Allah sampai ada yang daripada dia masuk berusia lebih kurang 16 tahun. Tapi ini kes yang 10 tahun yang lepas. Sekarang ni sedang daripada kosong tu from zero to hero. Sekarang sedang melanjutkan pelajaran dalam bidang pengajian Islam juga. Wah, subhanallah. Maknanya jadi ustaz dan ustazah insya-Allah. Baik, ustazah, ustazah sebutkan tadi mula-mula kita format dan kita install kembali dan kita programkan semula anak-anak ini. Kita nak tahu juga, ustazah sebut banyak tadi ya, menjahitnya lah, buat kek lah dan kemahiran dan sebagainya. Kita nak tahu ustazah, mungkin ustazah boleh ceritakan pengalaman ke mana anak-anak ini pergi selepas daripada mengikuti program yang bagus seperti ini ustazah. Dengan izin Allah kita ada data setakat 12 tahun yang kita sebut alumni lah kalau biasanya kan dah keluar tu. Ada lebih kurang 339 orang yang dah keluar daripada Darul Wadah ini. So, masa mula-mula kita buat 6 bulan, sekarang baru kita buat setahun setengah, jadi lebih kurang 300 lebih. Jadi kami ada data, sebahagian besarnya saya melihat 60% itu melanjutkan pelajaran. 60% melanjutkan pelajaran. Yang paling tinggi peringkat yang sekarang ni ada 2 orang sedang buat PhD. Subhanallah. Daripada itu saya kata daripada zero to hero dan masih berhubung dan kembali juga ke rumah kami semula untuk membuat CSR. Subhanallah. Berbakti semula kepada pusat kebajikan ini. Bagi saya tidak ada yang lebih bagus berkongsi orang yang sama sebenarnya. Baik, jadi Ustazah. dia lebih mengetahui. Yang kedua biasanya berkahwin. Sebenarnya satu soalan yang sentiasa berlega di fikiran anak-anak ini, dia tanya, Ustazah, ada tak orang nak kahwin dengan saya? Dia cakap, adakah saya harus menceritakan masa lampau saya? Atau saya harus menceritakan masa lalu saya? Memang soalan itu soalan yang sangat sukar untuk kita jawab. Betul, tapi saya akhirnya, kita kata, saya selalu cakap, tengok dalam surah An-Nur. Saya pun ada menulis tafsir surah An-Nur khusus dalam konteks. Sebab surah An-Nur ni cerita tentang hukuman dan juga kisah tentang berzina dan sebagainya. Dan apakah yang perlu dilakukan. Untuk wanita. Disebut perempuan yang baik untuk lelaki yang baik. Saya kata, lelaki yang baik untuk perempuan yang baik. Yang penting sebenarnya, kalau dalam hadis sebut tutuplah ustur uyubakum, tutuplah keaiban kamu. Jadi tutuplah keaiban kamu. Jadi saya kata yang pertama. Tapi kalau sebagai manusia kita rasa macam berbelah bahagia atau bersalah. Rasa bersalah dan sebagainya, saya kata yang penting anak-anak jadi baik. Anak-anak jadi baik, berada dalam circle yang baik, lingkungan yang baik, sudah pasti Allah akan pertemukan dengan orang-orang yang baik. Dan dengan izin Allah, dua tahun ni saya sendiri pun pergi ke Kenduri anak-anak ni, pergi ke Perak, pergi ke Kedah, pergi merata-rata dan sebagainya. Jadi saya bertanya kepada anak-anak ni, saya nak tanya, saya cakap, Ustazah nak tanya, suami tahu tak? Suami tahu tak tentang masa lampau? Akhirnya dia kata, Ustazah, saya ikut je cakap Ustazah, saya kata buat istikharah dan sebagainya. Jadi dia cakap, saya bagi tahu pada suami saya yang masa lampau saya. Sebab dia kata, sebab dari segi kesan kepada yang kata ketelanjuran ni bagi perempuan perutnya tu nanti pecah, ada selulit, kemudian dijahit, kemudian berdaftar anak tak saraf tu direkod dan sebagainya. Jadi dia tak boleh dia tak boleh nak nasikan juga dan sebagainya. Jadi saya tanya dengan suami anak-anak ni lah, saya cakap, tahu tak tentang masa lampau dia? Jawapan saya dapat daripada 14 orang tu, ini kita yang 14 orang? 14 orang saya pergi Kenduri lah. 14 orang ni, daripada 14, 12 menjawab begini pada saya. Yang lelaki ni. Kata, Ustazah, saya pun dulu bukan baik, Ustazah. Jadi saya tu, maknanya yang perempuan sudah bertaubat dan lelaki juga sudah bertaubat. Saya pun tak tanya panjang apa kisahnya. Tapi saya fikir itulah yang memang, kita kata, memang benarlah kalam Allah yang mengatakan perempuan yang baik akan bertemu dengan lelaki yang baik. Lelaki yang baik akan bertemu dengan perempuan baik.
Tapi key-nya, maksudnya dia kunci katanya ialah kembalilah bertaubat kepada Allah SWT. Ini buku yang ditulis memang tafsir surah An-Nur, terbitan Telaga Biru. Jadi saya rasa panduan ni ialah untuk bagaimana ibu bapa, masyarakat dan terutama yang sudah pun terlanjur dan lelaki yang baik untuk wanita yang baik. Jadi maknanya ini satu ungkapan yang cukup baik daripada Ustazah. Terima kasih daripada Ustazah di atas nasihat yang pada saya menginspirasikan anak-anak muda di luar sana. Ada rezeki kita jumpa lagi Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanallah, Ustaz, ini satu perkara yang cukup membanggakan kita di samping kita melihatkan di luar sana orang membuang anak-anak ini. Tetapi bila mana Nabi SAW mengajarkan kepada kita, pandanglah sesuatu dengan kasih sayang. Mungkin ada sesuatu yang Ustaz nak sampaikan tentang perkara ini, tapi kita berehat seketika. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, dan mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini memberikan kekuatan kepada kita untuk menghindarkan diri daripada maksiat. Kerana apa? Maksiat itu membawa kepada kehinaan. Kita ada soalan bersama sahabat kita di Facebook, Sarimah binti Ismail. Assalamualaikum Ustaz dan Dai, bagaimanakah cara baginda Rasulullah SAW mengelakkan maksiat seperti menari antara lelaki dan perempuan pada zaman remajanya? Kenapa setiap kali baginda ingin juga melihat tamasya berkenaan, mata baginda mesti mengantuk sangat? Apakah sebenarnya hikmah yang ingin Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan pada baginda? Lahar, Yul, Tasik, Gelugur, Pulau Pinang. Itu dia Ustaz. Mungkin ini satu perkara Allah nak melindungi Nabi SAW daripada maksiat Ustaz. Baik. Orang Pulau Pinang kata lahak yui. Lahak yui. Lahak yui. Okey, baik. Kalau kita rujuk di dalam tafsir Al-Azhar, Profesor Dr. Hamkah, dia menukilkan hadis tersebut, walaupun hadis tersebut tu ada perbincangan kekhilafan tentang dhaif atau sebagainya, menunjuk pernah 2 kali Nabi SAW ketika sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul, sebelum umur 40 itu, menjadi waktu zaman remaja, pernah 2 cerita Nabi SAW dikatakan mempunyai fitrah yang seperti mana kita. Fitrah manusia yang teringin nak pergi tengok remaja lain berhibur ketika di majlis perkahwinan terutamanya. Kita kan kalau majlis perkahwinan ada karaoke, ada dangdut, ada kompang, ada itu dan macam-macam lah. Maka bangsa Arab tak lari daripada sifat tersebut. Dia ada budaya mereka sendiri. Budaya mereka sendiri. Malah kadang-kadang budaya dia lebih teruk daripada budaya kita Melayu. Maksudnya begitu. Jadi sebelum diceritakan dalam kitab Tafsir Al-Azhar, ya, bahawa Nabi dua kali pernah teringin nak pergi, tapi bila pergi itu Allah jadikan Nabi SAW itu mengantuk. Ya, mengantuk. Tapi cerita ni kita kena rujuk pada kedudukan hadis. Ya, kedudukan hadis lah. Cuba kita nak ambil moral dia tu. Ya, moral dia adalah kenapa jadi sedemikian? Ini Allah nak pelihara Nabi SAW. Ya. Baik, Nabi SAW dididik, ditarbiah 3-4 tahun sebelum umur 40. 3-4 tahun tu berulang alik ke Gua Hira. Ya, ke gua untuk berkhalwat. Berkhalwat maksudnya mendiamkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala untuk mohon keampunan dan sebagainya. Dan kemudian dalam pada ini
kesilapan Nabi itu Allah pelihara daripada berlaku sedemikian. Maka Allah jadikan Nabi mengantuk, tertidur sehinggalah selesai majlis tadi. Bukan kata tari menari dan sebagainya, macam-macam majlis. Ada 2 kisah tersebut memang betul dalam tafsir Al-Azhar. Dan adakah ia jadi kepada orang beriman juga, Ustaz? Okey, adakah dia jadi pada orang beriman? Saya kata tidak mustahil. Tidak mustahil apabila orang yang bersih hatinya tiba-tiba diganggu gugat oleh syaitan. Manusia ini diganggu pertamanya syaitan. Yang keduanya hawa nafsu. Ya. Yang ketiganya manusia yang rupa manusia tapi dia setan. Tu kan. Ada juga. Yang keempatnya kelalaian dunia. Okay? Jadi semua ni dia akan ganggu manusia. Orang yang beriman tiba-tiba didatangi dengan 4 perkara ni, maka dia teringin nak melakukan kebaikan. Tiba-tiba ada sesuatu jadi pada dia. Ada satu jadilah keretanya puncture ke, kereta dia rosak ke, tiba-tiba ada itu ada. Kenapa? Allah pelihara dia daripada dia terbabit kepada maksiat dan dosa yang boleh menjatuh kepada lembah yang hina tadi itu. Baru nak pergi karaoke. Ya? Kan? Maka ini sebahagian daripada kerja Allah Ta'ala. Mana datang? Datang daripada usaha dia untuk berubah. Kita tengok ustazah tu kata tadi kan. So sebab tu saya selalu sebut, manusia yang baik adalah bukan manusia yang tak pernah buat dosa. Betul. Tapi manusia yang baik adalah manusia yang pernah buat dosa dan kemudian rasa itu adalah dosa, bertaubat dan kemudian berubah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini cerita dia sangat mudah. Okey. Jadi sebab itu saya katakan bahawa benar Nabi dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala secara total. Kita Allah bagilah cara dia. Cara dia apa? Cara dia adalah ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi dijaga oleh Allah, maka kita seumpama dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita membuat ketaatan itu Allah akan lindungi kembali kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah jalan paling mutlak untuk menidakkan diri kita daripada terjebak kepada perkara-perkara maksiat dan dosa. Subhanallah. Ini dia. Dalam kita melakukan sesuatu itu mungkin ada hikmah, Ustaz, ya. Berlaku aksiden dan sebagainya. Kalau tidak mungkin kita terjerumus di dalam kancah maksiat. Saya nak sebut. Saya pernah dulu sekolah di Sekolah Menengah Kebangsaan Al-Masyhur Pulau Pinang, lelaki ya. Sekolah asrama. Bila kita time nak balik tau. Nak balik daripada Pulau Pinang naik feri masa tu. Naik feri pergi ke kemudian nak naik bas. Sampai nak naik bas. Keluar dari feri tunggu bas. Elok-elok sampai bas jalan. Bas daripada Batu ke Baling. Saya nak turun ke Kuala Ketil. Tapi bila sampai situ bas baru je jalan. Nak tunggu berapa lama tu, Ustaz? Maka saya selalu ingat kata ustaz saya bahawa ada kebaikan di sebalik kejadian. Rupa-rupanya dengar kata bas yang pergi itu aksiden. Allahu Akbar. Ini kejadian benar. Berlaku waktu saya tingkatan 3. Kita belajar sekolah agama, ustaz-ustaz selalu pesan macam ni kan. Maka inilah nilai yang perlu kita buat, husnuzan. Allah nak jaga kita, Ustaz. Maknanya kau tidak tak jumpa lah hari ni saya. Ada pemanggil kita di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daina Ustaz. Okey, saya Ismail. Soalan saya tanya Ustaz begini. Ya, silakan. Adakah dengan kerana maksiat ini boleh menggelapkan hati serta menghilangkan rasa kelazatan ibadah? Itu saja soalan jawapan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini perkara yang paling kita takut, Ustaz, ya. Allah. Bila mana kita dah mula tidak merasai kelazatan dalam ibadah itu dan rasa lazat pula buat maksiat tu. Allahu Akbar. Ini soalan yang cukup baik, Ustaz. Apa pandangan Ustaz? Baik. Pertama, kalau kita rujuk dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan jumpa Nabi kata setiap kejahatan, maksiat dan dosa menjadi titik hitam di dalam hati-hati manusia. Setiap satu titik, kalau kita tidak bertaubat, tak minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan tutup dan menggelapkan hati. Betul soalan itu, jelas bahawa manusia yang gelap hati sukar untuk menerima hidayah daripada Allah Ta'ala. Malah dia akan menjadi golongan yang disebut dalam kalimah baru ni. Kalimah tu mengatakan bahawa jenayah yang paling besar dalam hidup manusia adalah kelalaian. So dia akan lalai. Dia tak teringat. Bulan Ramadan, masa tambah kita duduk bulan Ramadan PKP ni kan. Saya sangat beruntung tahun ni. Kenapa tu, Saya rasa sangat beruntung. Walaupun saya tak boleh pergi cari rezeki kat luar dan sebagainya, saya sangat beruntung. Kenapa? 5 waktu saya dengan keluarga solat jemaah. 5 waktu.
Dulu lari sana, lari sini, lari sana. Tak sempat. Nak dapat satu waktu pun susah. Sekarang setiap hari 5 waktu. Allahu Rabbi. Maksudnya, apa yang kita nampak dan kita ambil kebaikan di dalamnya. Allah bagi ruang, PKP, guna kesempatan itu di apa yang perlu dimanfaatkan. Baik. Kemudian, betul ke orang yang buat maksiat dan dosa menjadikan dia tidak rasa halawatal iman? Halwa iman. Ya. Kelazatan iman. Jawapannya benar. Manusia yang bila ada maksiat yang tidak diminta ampun, tidak berhenti daripada melakukannya, dia nak salat, tangguh. Nak bertaubat, tangguh. Dan akhirnya kadang-kadang penangguhan itu sehingga dia tak sempat untuk bertaubat pada Allah Ta'ala. Jadi apabila dosa, dia wajib minta ampun dan segera berhenti, berubah untuk meninggalkan perkara tersebut, dan kemudian dia akan buka rasa lazatnya iman. Kelazatan ni berpada dengan kemampuan kita. Contoh, kita solat dengan keluarga. Keluarga kita ni macam kita juga, iman tak adalah berapa kuat maka tarawih tak payahlah baca panjang sangat. Jangan membebankan ahli keluarga kita ni. Jangan bebankan, baca dengan tenang, tak apa, perlahan-perlahan. Lepas tu kita bukan baca dalam Facebook. Yang bini pun janganlah kau tanya, bang semalam aku baca ini je. Kan dah 15 hari baca ini je. Janganlah tanya, sebab itu je yang dia ada. Kan itu je yang dia ada. Lebih baiklah daripada ada orang yang ada ilmu, hafaznya tinggi tapi dia tak bawa dalam keluarganya. Poinnya solat tarawih itu. Yes, yang tu. Maka sebab itu kalau kita tengok daripada awal tadi, kaitannya apa? Kalau tak ada rasa ibadah itu lazat, kalau gelapnya hati, maka seperti mana kata Imam Malik kepada Imam Asy-Syafi'i, anak murid dia. Bila Imam Malik nampak Asy-Syafi'i ni cukup dahsyat dia punya kemampuan, dia kata, ya Asy-Syafi'i, jangan rosakkan nur yang ada dalam dirimu dengan maksiat. Jangan gelapkan dia. Maksudnya ilmu, kalau tak ada keberkatan, maka maksiat akan boleh merosakkan ilmu tersebut. Bila Ustaz sebut tentang nur tadi saya, bila mana hati gelap, orang tak berapa nak nampak. Tapi Ustaz sebut nur tadi, sahabat kita di Facebook ada bertanya satu soalan. Daripada Muhammad Faizal bin Ahmad. Assalamualaikum Ustaz, Da'i dan semua kru. Adakah seorang ahli maksiat itu akan hilang nur di wajahnya? Yang kedua, apakah kesan maksiat yang dilakukan oleh seorang ketua keluarga itu boleh mempengaruhi rezekinya dan menyebabkan isteri dan anak-anaknya juga merasa tempiasnya? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Nur, Ustaz ya. Adakah hilang nur? Nampak ini orang maksiat ni sebab tak percaya. Apa kata Ustaz? Kalau nak ikut nur cahaya di wajahnya, Bilal bin Rabah lagi gelap daripada kita. Ya, Ustaz. Ya, sungguh. Kan kita tengok ahlul Quran yang hafal Quran di Syria, di Somalia, lebih gelap kulit dia daripada kita. Jadi tidaklah menunjukkan bahawa orang yang berdosa tu tanda wajahnya gelap. Terasa saya gelap gitu kan ya. Jadi tidak, sebenarnya nur adalah cahaya kepada perubahan manusia menuju Allah. Nur adalah membawa manusia kepada kebaikan, bertambah kebaikan dan berterusan kebaikan itu. Ya. Jadi nur tidak ada pada wajah. Tidak ada pada wajah, nur ada pada hati. Itu paling penting. Dan adakah benar kemaksiatan yang dilakukan oleh ketua keluarga itu memberi kesan kepada ahli keluarganya atau rezekinya dan sebagainya? Jawab saya, tidak yang pertama. Ya yang kedua. Apa tidak? Tidak. Allah itu maha adil. Dosa seorang suami tidak akan beri kesan kepada seorang isteri kerana isteri tidak terbabit untuk melakukan dosa bersama suami. Isteri tak tanggung lah tak, saya. Tak tanggung. Dosa seorang ayah bawa balik benda haram, adakah anaknya jadi tak cerdik? Bukan. Tak. Allah maha adil. Ya. Allah tidak sekejam itu dengan dosa orang lain yang jadi tak cerdik. Kenapa gagal SPM? Bapak bawa balik makanan haram. Tak.
Itu satu kepincangan, satu pendustaan. Tetapi yang ianya bila? Yang ianya adalah apabila ayah dengan dosa, maka rahmat dalam keluarga tak ada. Bila rahmat dalam keluarga tak ada, maka tak rasalah halawatul iman tu. Tak adalah nur dalam keluarga kita, maka sukarlah bila ketua keluarga dia tidak menjadi ketua yang baik, maka macam mana dengan ekor-ekor dia tu nak ikut? Betul. Kan? Itu saja kesannya, tapi nak mengatakan bahawa anak dan isteri pun menanggung ataupun dia berubah disebabkan perbuatan ayah dan suaminya, itu tidak pernah berlaku. Tapi saya lihat banyak ketua-ketua keluarga sekarang sejak naik pangkat jadi imam ini, banyak mereka ni dah berubah jadi suami yang baik saya. Jadi kita lihatkan tentang perkara ini, satu perkara yang kita ada sebutkan sebelum kita rehat tadi adalah berkaitan dengan ustazah tadi ya menunjukkan satu perbuatan yang cukup membanggakan kita, melihat sesuatu keburukan itu dengan kasih sayang. Ustaz. Apa pandangan Ustaz? Saya selalu dipanggil untuk buat motivasi pelajar juga para guru. Dan saya selalu sebut pada para guru bahawa lihatlah kesilapan dengan pujukan dan permintaan bantuan dan pertolongan. Jangan suruh pelajar dengan arahan dan hentakan. Bila kita jumpa pelajar, kita kata, adik tolong bawa buku. Dia bila sebut tolong, maka alhamdulillah motivasi dia berbeza. Sebab pujukan tu saya. Yes. Sebab tu kata-kata pujukan, kata-kata permintaan adalah lebih utama dan lebih hebat daripada kata-kata suruhan dan perintah. Tolong ambil buku. Tolong ambil buku. Dia ambil. Tapi dia ambil dengan nada yang tidak baik. Dengan dendam kesumat dan sebagainya. Gitu. Macam tak ada harga diri je aku, dia kata begitu kan. Jadi saya selalu sebut dalam perkara ni, sama dengan anak-anak. Sama dengan anak-anak. Marah tak dengan anak-anak? Marah. Ayah saya ada di kampung. Kita panjat pokok. Panjat. Dia tak kata, asal panjat pokok tak? Dia kata, naiklah tinggi sikit lagi. Gitu je. Dia friendly pula. Naiklah sikit lagi. Tu kan ya. Maka perkara yang paling penting dalam hidup kita adalah jangan melihat kesalahan orang itu akan salah sampai mati. Betul. Dan jangan juga perasan kebaikan kita itu akan baik sampai mati. Silap. Ada hadis mengatakan ada manusia yang satu hasta hampir kepada syurga, tiba-tiba dia mati dalam keadaan kemaksiatan, masuk neraka. Satu hasta. Ada orang dalam hadis sebut satu hasta nak masuk ke dalam neraka, tiba-tiba dia berubah dan dakhalal jannah, masuk syurga Allah Taala. Maka apapun adalah Allah tidak melihat kepada kejayaan dan kegemilangan seseorang, tapi Allah akan melihat kepada usaha seseorang. Ada tak usaha kita nak berubah? Ada. Macam cerita kita tadi kan tentang buang anak. Saya pernah pergi satu universiti dan berbahas panjang, 2 jam 3 jam bahas panjang cerita tentang kes pembuangan anak. Memang pada asal manusia ni bila dalam keadaan dosa, dia jadi hilang nur, hilang kebaikan dan dia jadi hina. Malah hina manusia lebih daripada haiwan. Allah. Anak anjing tak buang anak dia merata-rata. Betul. Kan Anjing dua binatang najis mukhalladhah, babi lah katakan gitu kan, pun sama, dia tak ada buang anak. Tapi orang dia buang anak di dalam tong sampah, dia buang anak di dalam mangkuk tandas, dia buang merata-rata. Sebab itu bila kita melihat Allahur Rabbi, manusia kalau dia mahu, dia boleh menjadi hebat lebih daripada malaikat. Tapi kalau dia tidak mahu, dia boleh menjadi sehina lebih daripada binatang. Allah. Lebih daripada binatang. Maka sebab itu, usaha untuk berubah adalah nilai paling penting dalam hidup kita. Wallahu a'lam. Sedikit mungkin Ustaz boleh sebutkan tentang bagaimanakah yang disebutkan dengan langkah untuk berubah itu. Sedangkan setengah orang ini bergelumang dengan maksiat ni. Mungkin kita pernah bawakan di Tanyalah Ustaz, sahabat kita daripada Singapura yang mana dia lama tak solat ini, tapi bergelumang dengan dosa, tapi akhirnya berubah. Sedikit Ustaz, secara ringkas. Baik, pertama sekali, hidayah bukan ditunggu tapi dicari. Hidayah. Kalau nak jumpa hidayah banyak. Kadang-kadang bini kita pun nama hidayah. Tapi hidayah bukan ditunggu tapi dicari. Usaha. Allah akan bagi bersandarkan kepada usaha seseorang. Yang kedua, bertaubat. Bersihkan diri kita. Macam kita doa, Ya Allah ya Tuhan, ampunkan dosaku. Lepas doa minta ampun, baru minta yang lain. Tapi kalau dosa ada dan minta yang lain, memang tak akan dapat. Dia blok. Dia blok. Kemudian yang ketiga, bina suasana.
Kalau awak duduk dengan peniaga harum manis, dapatlah makan harum manis selalu. Betul. Tapi kalau awak duduk dengan peniaga bacang, masam aja lah. Itulah keadaannya. Allahu Akbar. Ya Allah. Maknanya yang perlu kita lihatkan di sini, kita perlu memperbanyakkan doa dan juga usaha, Ustaz. Betul. Kenapa? Kita tak akan mengetahui doa yang mana dan usaha yang keberapa Betul. akan dimakbulkan. Cuma Fa iza tugas kita azamta fatawakkal. Fatawakal ala Allah. Tugas kita hanya teruskan berdoa. Jadi Ustaz, kita telah tamat di TV3 dan kita akan sambung lagi 30 minit di TV9. Teruskan menonton. Saya Daya Aiman mengundurkan diri. Like dakwah, share ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada penonton Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Ketika sesuatu mustahil untuk kita lakukan, doa mampu mengubahnya. Jadi kita perbanyakkan doa, mudah-mudahan kita dapat memutuskan rantaian COVID-19 ini. Dan kita doakan sahabat-sahabat kita yang terkena COVID-19 ini sembuh daripada penyakit tersebut. Baik Al-Fadhil Ustaz, kita ada soalan bersama dengan sahabat kita di WhatsApp. Assalamualaikum Ustaz, Dai serta kru Tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam. Soalan saya, di zaman sekarang, adakah maksiat di alam maya yang mungkin kita tidak menyedari? Kelakuan yang bagaimanakah yang akan membuat Allah murka? Mohon pencerahan Ustaz. Jazakallahu khairan kathiran. Ibu silakan Ustaz. Baik, Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini media sosial sangat mudah dicapai. Betul. Di telinga pun ada dengar, di tangan pun ada, di mana-mana sajalah media sosial. Dan media sosial ni daripada awal dulu saya pernah sebut dengan pelajar saya, ketahuilah bahawa media sosial ni mendekatkan orang yang jauh tapi menjauhkan orang yang dekat. Kita jarang berbincang dengan suami isteri, malah kita masing-masing hantar WhatsApp dengan suami isteri. Jarang berbual dengan anak-anak, hantar dalam grup family. Dalam rumah sendiri. Dalam rumah sekali. Jadi saya selalu sebut dulu, kalau media sosial ni, kalau kita tak perasan, ini kesan dosa dan maksiat alam maya. Dulu kalau kita buat kenduri, kita akan berusaha pergi rumah. Bagi hantar kad. Bagi salam, dengar suara kita, ikhlasnya dia nak kita datang sungguh. Kita pun berusaha nak datang. Kemudian sampai satu ketika ada telefon, tak datang dah. Halo. Kenapa tak datang? Sibuk. Dulu boleh datang. Dulu tak ada telefon. Lepas tu ada telefon. Kemudian sekarang ada handphone yang boleh ambil gambar dekat kad tu. Ambil je gambar, hantar zoom, boom. Suara tak dengar, apa tak dengar. Yeah. Jadi pada awal bila telefon ada, dia membunuh sebuah perbualan. Yang paling teruk sekali, upload kat Facebook. Yes, betul gitu. Bila sekarang pakai kad, membunuh sebuah pertemuan. Habis. Jadi akhirnya manusia silaturahim dia makin jauh. Yeah. Ini paling menakutkan. Dan sudah pasti kalau kita sebut di alam maya, hari ini perkara yang paling besar yang kerajaan selalu sebut adalah jangan share berita palsu. Ini wabak saya. Ui, dahsyat. Kita pantang masuk dengan kita, belum baca dah share.
Patutnya kita tengok ada manfaat ke tidak. Tambah-tambah kalau bab hadis kita tengok hadis ni maudhu' ke tidak. Kan ada semuanya. Yang ni perkara paling asas, dia akan menimbulkan fitnah, menimbulkan, dan kita termasuk dalam golongan menyampaikan perkara yang tidak betul. Nabi sebut man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa-siapa berbohong menggunakan hadis palsu sedang dia mengetahui siap tempat duduk dia dalam api neraka jahanam. Ini juga maksiat, besar dosa itu kan. Maka dia akhirnya bagaimana internet, handphone, apa sahaja boleh bawa kita dalam neraka, boleh kita bawa dalam syurga Allah Ta'ala. Kemanfaatan kita yang pilih, kemudaratan kita juga yang pilih. Maka ini penting. Tambah saya pesan pada orang perempuan terutamanya, yang suka ambil gambar memang orang perempuan. Semua ambil gambar. Abang senyum sikit bang orang lelaki salah orang senyum. lelaki dia keras gitu kan. Saya sendiri anak-anak komplain, "Papa kenapa tak kerti senyum ke?" Memang gitu. Kan ya. Tapi orang perempuan ambil gambar, kau goreng mi ambil gambar. Ada grup pula tu masak tidak jadi. Oh sudah, masak Dia terjadi pun ada. seronoknya tunjuk masak tapi tak jadi, dia ronok masak itu kan. Dan macam-macam keadaan. Ada sesuatu yang sekadar hiburan memadai, tetapi jangan sampai ada menyampaikan hal-hal satu membuka keaiban. Kita akhir ini kita berbicara dan berbahas tentang orang yang buat kebaikan, ambil gambar dan sebagainya. Ini semua konsepnya. Ya. Sebaik-baik buatlah kebaikan dalam keadaan Memberi diam-diam, sembunyi-sembunyi, buat kemanfaatan sebaik-baiknya. Kita cuba untuk tidak buka ruang fitnah. Sebab ada dalam hadis Bukhari, Nabi kata tanda seseorang itu beriman kepada Allah adalah dia itu tidak memberi ruang kepada fitnah berlaku. Kan? Maka bila dia nak ambil gambar, maka gambarnya seharusnya orang perempuan janganlah ambil gini. Dibundarkan matanya gitu kan. Depan dia ambil habis bulu hidung nampak. Pakai baju tidur pula Ustaz. Allahu Akbar. Jadi tambah-tambah orang perempuan ni dia aurat, tentang aurat dan sebagainya. Ada yang pakai hijab elok dah, purdah elok juga, tapi ambil gambar dengan gaya yang menawan kalbu. Akhirnya kita mujhitum se muhabbatih. Ya, dia akan jadi macam tu. Alam maya punya maksiat lagi besar. Sebab bila kita fitnah pada orang, kita tak reti nak minta ampun. Kalau kita salah, saya salah dengan Da'i Aiman, saya akan jumpa dan minta ampun. Ya. Tapi kita salah dengan ribuan manusia yang baca fakta yang kita bawa. Mana nak tak jumpa? tahu fakta ke, auta ke dan sebagainya. Ya. Maka sebab itu perkara ni paling pentinglah. Asasnya adalah berhati-hati untuk menulis dan menyebarkan sesuatu atau nak ambil gambar apa ke gitu. Kalau benar awak suka masak, sharelah masakan awak, tunjukkan kepada dia, ini resepi dia, cubalah buat gini. Kalau tak berapa faham boleh tanya saya. Itu baik. Itu kebaikan. Itu sebahagian daripada kata Nabi, balighu anni walau ayah, sampaikan ilmu walaupun satu ayat. Ya, jangan buat benda yang tiada kemanfaatan. Kita patah balik yang tadi, tiada kemanfaatan atau kemudaratan itu suatu kemaksiatan dan menghadirkan dosa, lebih buruk menjadi sebuah kehinaan di sisi Allah. Maknanya bukan setakat puasa daripada makan, tapi jari-jari pun kena puasa juga betul, Ustaz. betul. Baik, kita ada sahabat kita nak bersama dengan Al-Fadhil Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa Selamat talian? pagi Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Saya Abdul Hamid Rahman daripada Indra Mahkota Kuantan ya. Indra Mahkota. Ya, silakan tuan. Okey, jadi soalan saya Ustaz dan Da'i macam ni. Orang yang sentiasa melakukan melakukan maksiat, melakukan dosa, contoh yang tidak tutup aurat ni, buat de je. Adakah mereka ni dikategorikan orang yang sombong? Sebab sekarang kita dalam musim COVID ni kan, Tuhan dah bagi kita amaran, suruh kita sedar. Tapi sebagian orang ni kalau tak tutup aurat, tetap tak tutup aurat. Macam tak ada apa-apa je, buat de je. Jadi adakah mereka ni dikategorikan orang yang sombong? Itu saja Ustaz dan Naim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Encik Rahim ya. Katanya buat dek je saya, tak tutup aurat. Tapi selamat kita kali ni tak ada bazar Ramadan. Sebab kadang-kadang kita nak cari peha ayam, terjumpa peha orang. Allah. Itu kita takut tu. Tapi inilah istilahnya bab kata Abang Abdul Rahim tadi, buat dek je Ustaz. Dipersilakan.
Jawapannya kita kembali kepada surah yang kita sebut tadi. Ya. Surah Ghafir atau surah Al-Mu'min juga disebut. Surah 40 ayat 60. Orang yang tak mau beribadat kepada Allah, dia sombong. Apa maksud tak mau beribadat? Tak mau beribadat atau enggan beribadat adalah pertama, tak mau ikut suruhan Allah dan tak nak jauh larangan Allah. Itu nama ibadat. Ya. Kan ya? Maksudnya bila dia buat perintah Allah, itu dapat pahala ibadah. Bila dia jauh daripada perintah daripada larangan Allah, itu juga adalah ibadah. Dia menghadirkan pahala juga. Jadi dia sombong tak? Jawapannya memang benar sombong. Memang ada, maaf kita cakap bahawa ada kadang-kadang dalam kalau bab tutup aurat ni, bulan Ramadan tiba-tiba je masuk satu Ramadan dia tutup. Elok aja. Kan berubah terus jadi ustazah. Tu kan. Elok je habis dah Ramadan, takbir raya je dibuka balik. Simpan balik tu tudung tu. Apa yang kita lihat, satu, saya selalu bersangka baiklah, husnuzan. Alhamdulillah dia masih ada hati untuk berubah. Betul. Untuk berubah, kita doakan dia. Adakah dia sombong? Jawapannya dia sombong. Bila mempermain-mainkan Allah Ta'ala, itu sombong. Rasa nak salat. Misal ada mood, bila ada mat dengan mit, dia tak ada buat apa. Itu manusia. Maka kesombongan manusia inilah daripada awal kita sembang tadi. Bila manusia itu sombong, maka perkara pertama sekali ulama kata dia menghilangkan rasa, buang perasaan malu. Sedangkan wal haya'u bid'un minal iman. Haya atau malu sebahagian daripada iman. Bila dia hidup dengan rezeki yang Allah bagi, dengan pergerakan yang Allah izin, dengan makanan yang Allah, segala macam, tapi dia masih engkar daripada beribadah pada Allah, masih lawan lagi perintah Allah Ta'ala, malah dia tak rasa apa-apa. Dia puasa tak? Dia puasa. Kenapa dia puasa? Sebab orang lain puasa. Ya. Tak tutup aurat, tak apalah, belum sampai seru. Dah sampai seru. Maka saya katakan, pertama, kalau nak kata dia sombong tak, memang benar dia sombong. Bukan kata bab tutup aurat je, bab kita lelaki yang dulu tu, bahasa kasar kata, tak ada pun teringin nak pergi masjid. Tiba-tiba PKP tergedik-gedik nak pergi. Itu pun bahaya juga. Bila hayya ala salah, tak rasa apa-apa. Tu sombong juga tu. Sombong juga. Maksudnya apa maksud sombong? Bila Allah perintah tak nak buat, bila Allah larang dia cabar Allah Taala. Bila Allah, saya buat dosa, tak ada apa-apa. Ini bahaya. Ini sangat bahaya. Kesombongan dan Aiman, lihat manusia makhluk pertama yang duduk dalam syurga, yang dikeluarkan daripada syurga. Iaitu Iblis. Kan? Iblis dikeluarkan. Kenapa? Usjudu li Adama fasajadu illa Iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Kenapa Iblis? Sebab dia sombong, dia tak nak sujud menghormati kejadian Adam alaihissalam. Sifat dia apa? Sombong. Makhluk pertama kena keluar daripada syurga. Jadi orang yang sombong, sebab tu Nabi kata tidak ada tempat baginya di dalam syurga pada manusia yang ada dalam hatinya sebesar sawi al-kibr, takabbur, sombong. Kan ya? Maka kesombongan adalah perkara yang paling besar, bukan hanya bab tutup aurat. Saya pernah mengajar di satu syarikat di Malaysia yang nama syarikat tu nama memang orang putih betul. Tempat tu pun nama orang putih betul. Rasa macam rasa macam inilah, rasa kita ni ngajar di mana, US ke Lebuh Hampang. Contohlah. Maknanya di dalam negara ke? Dalam negara. Tapi syarikat dia tu ini. Baik, Ustaz. Kita nak dengar cerita tentang Ustaz ni, tentang syarikat tersebut. Tapi kita berehat seketika, boleh saya? Boleh. Maaf mencelah saya. Kita berehat seketika. Kembali selepas ini dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, kami berlindung denganmu dari penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang berbahaya. Walhamdulillahi rabbil alamin.
pandang, jangan pegang-pegang, duduk renggang-renggang, bertambah iman. Biar malu-malu, biar segan-segan, kerana malu itu perisai orang beriman. Terima kasih kerana terus bersama dengan Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Walau di mana jua anda berada, patuhi penjarakan sosial, biasakan diri menjalani kehidupan norma baharu. Dakwah, biar Tanyalah Ustaz yang sampaikan. Biar tahu, jangan keliru. Baik Ustaz, sebentar tadi Ustaz ada menceritakan tentang pengalaman Ustaz di sebuah syarikat, dan mungkin Ustaz boleh kaitkan juga dengan saranan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran yang mengatakan tentang jaga pandangan mata dan jaga kehormatan diri. Dipersilakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pengalaman dari dalam kita bab berdakwah, mengajar kitab, buat kuliah dan sebagainya. Pernah satu syarikat yang memang syarikat tu syarikat Western, syarikat orang Barat, dan saya dipanggil sebab adanya pekerja-pekerja Islam ramai untuk mengisi ruang kerohanian. Ya, jadi dia orang diberi ruang, so saya mengajar bertahun-tahun. Dalam keadaan mengajar tu, dia orang ni pakai uniform, lelaki dan perempuan, dan perempuan pakai uniform skirt pendek. Allahu Akbar. Kan ya. Jadi tak apa kita dalam dewan, so kita mengajar perlahan. Tapi disebabkan kita cuba untuk minta pada Allah, wasta'inu bisabri wassalah. Ya. Dalam tempoh selepas 2 tahun, syarikat menerima apa kita panggil ruang yang baik, akhirnya bagi pakaian yang sempurna bagi orang perempuan. Subhanallah. Ya? Asalnya daripada skirt tadi. Asalnya daripada skirt tadi dah pakai seluar panjang yang cukup elok. Kurang sikitlah dugaan tu Ustaz. Kurang sikit dugaan. Dugaan banyak, bukan sikit tu. Jadi nak bagi tahu bahawa kesabaran adalah penting. Untuk berubah, manusia perlu bersabar. Macam kita kata tadi, sabar, doa tak pernah berhenti, tak pernah berhenti dan tak pernah berhenti. Ya, wallahu a'lam. Ini dia, dalam kita melakukan sesuatu perkara itu, kita kena sabarlah. Ya, betul. Dalam kita mendidik anak-anak pun kena sabar. Betul. Tapi ada sahabat kita ni mungkin ada satu keluhan yang dia nak berikan kepada Al-Fadhil Ustaz. Mungkin Ustaz boleh rungkaikan. Daripada Sahziatul Siddiq. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Seorang anak yang ketelanjuran dalam kemaksiatan, lalu untuk kembali ke arah kebaikan. Bagaimana peranan ibu bapa setelah terjadinya perkara demikian? Adakah seorang ayah akan terpalit dosa anak itu yang sebelum itu hina dalam kemaksiatan? Mohon pencerahan Ustaz yang dihormati sekalian. Terima kasih. Ada 2 soalan lah Ustaz. Yang mana mungkin peranan ibu ayah. Bila mana anak dah terlanjur ni, apa peranan ibu dan ayah? Dan yang keduanya, adakah ayahnya juga turut menggalas dosa tersebut Ustaz? Silakan. Baik. Pertama, daripada awal saya katakan tadi bahawa manusia tak mampu mencorak manusia lain. Manusia tak mampu mengubah orang lain. Hatta dia nak ubah diri dia sendiri pun tak mampu. Ya. Ya? Maka perkara pertama, apabila sesuatu telah pun berlaku, sebagai orang Islam, kita kena katalah, kalau benda tu baik yang berlaku, kita kata Alhamdulillah. Kalau benda tu kita tak suka tapi berlaku, kita kena kata Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sifat orang beriman, apabila datang kebaikan, maka dia syakara, dia syukur. Bila datang musibah, maka dia sabara, dia sabar. Ya. Itu perkara paling awal, peranan mak dengan ayah dan orang keliling terhadap satu-satu dosa yang dilakukan oleh katalah remaja yang macam tadi buat maksiat dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tak boleh tinggalkan dia. Kita kena main peranan, memberi dia motivasi, beri dia ruang bahawa innallaha ghafurur rahim. Ya. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Selagi nyawa kita tak sampai di halqum atau ghargharah, selagi matahari tidak terbit dari sebelah barat, maka selagi itulah taubat kita kepada Allah diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itu. Dan yang ketiga, perlu beri dia bimbingan. Ya. Jangan biar dia keseorangan. Ya, jangan biar dia keseorangan, perlu bagi bimbingan dan bagi support. Mak bapak tak boleh fed up. Sebab mak bapak dulu pun mak bapak dia fed up juga. Sebab dengan perangai dia tu. Kesabaran. Kesabaran. Dan kita jangan rasa sia-sia. Kesabaran kita itu hasil pahala besar di sisi Allah Taala.
Ya, jangan rasa fed up dengan semua ni, jangan putus asa. Dan adakah terpalit mak bapak dengan dosa anak? Jawapannya ya dan tidak. Yang pertama, ya, dosa anak terpalit kepada bapa. Kenapa? Sebab mak bapak tidak mendidik anak mendekati Allah dan Rasul. Dididiknya anak macam diberi makan ayam. Dia tahu lahir, anak bagi makanan, nah bagi pakaian, tapi dia tak bagi ilmu, dia tidak memperkenalkan yang asas. Ulama menyebut bahawa tugas seorang mak dengan ayah pertama memperkenalkan dirinya dan ahli keluarganya kepada Allah, kedua kepada Rasul, ketiga kepada Islam, bersandarkan Al-Quran dan As-Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat, tiga. Ya, pertama kenal Allah, kedua kenal Rasul, ketiga kenal Islam. Sandaran perkenalan ini dengan Al-Quran dan As-Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi bila mak bapa tidak ataupun mengabaikan urusan perkara pertama ni, maka akan jadilah sesuatu. Ya? Jadi sebab itu apabila mak bapak telah gagal pada peringkat awal, jangan mengulangi kegagalan di peringkat seterusnya. Ya. Jangan sesekali. Jadi mak bapak terpalit tak? Terpalit dosa bila mak bapak tidak mendidik anak-anak. Tapi mak bapak telah pun berusaha. Ya. Suami telah pun berusaha. Dah tegur dah. Tapi tak nak dengar cakap juga. Kita kata sepatah, dia tambah lagi 9, genap 10. Contoh gitu. Maka dosa ni dia yang tanggung, suami tidak, mak bapak pun tidak. Tapi Ustaz, kita takutlah nak berkawan dengan orang yang buat maksiat ni. Yalah, mungkin ada jiran kita minum arak dan sebagainya. Kita takut nak kawan dengan orang macam ni. Betul. Jadi sahabat kita ada bertanyakan soalan di WhatsApp sekarang ini. Assalamualaikum Ustaz Amran dan Dai Aiman dan kru tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam. Soalan yang simple dari saya. Bagaimana cara menghilangkan ketagihan melakukan maksiat? Ustaz, dia ketagih juga maksiat ni. Mungkin Ustaz sedikit jawapan pada Al-Fadhil Ustaz merangkul kesimpulan dalam pertemuan kita pada hari ini Ustaz. Manusia dicipta asalnya sempurna, Allah angkat darjat kita dan kemudian kita buat dosa. Dosa itu menjadikan kita hina, menggelapkan hati sehingga melemahkan tubuh badan untuk beribadah pada Allah Ta'ala. Jadi memang jatuh sesuatu tu ketagih. Awak minum teh tarik daripada umur 20 sampai umur 40, sakit jantung kita. Dan kalau tak minum satu hari, dia akan rasa satu macam ketagihan. Sama juga orang yang melakukan dosa, dan jangan biarkan ketagihan ini berlanjutan. Seseorang yang kasih pada diri dia, dia kena melihat suatu benda adakah ia suatu kemudaratan atau ia suatu kemanfaatan. So jangan salahkan orang lain bila kita ketagih sesuatu. Salahkan diri kita kerana kita memilih ketagihan yang tidak betul. Kenapa orang lain boleh ketagih tak baca Quran satu hari, dia rasa tak senang? Kan? Bila tak sedekah dah bulan Ramadan, dia rasa tak tentu hala. Kenapa ya? Apa yang kurang ya? Apa yang kurang? Ya, kita memilih adalah itu diri kita sendiri. Maka jangan lupa untuk memohon bantuan daripada Allah. Doa yang tadi, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu aku dalam aku ingat padamu. Kalau kau tak bantu, aku sering lupa padamu. Ya Allah, bantu aku dalam aku bersyukur padamu. Kalau kau tak bantu, aku kufur dengan nikmatmu. Ya Allah, bantu aku dalam semua segala macam. Ya, bantu. Dan manusia tak boleh putus harapan dengan Allah Ta'ala selagi nyawa di kandung badan. Tak boleh putus asa. Berjuanglah untuk berubah, kerana sekali lagi saya kata, Allah bukan melihat perubahan tu, Allah melihat usaha dan niat untuk berubah. Kadang manusia tak mampu, tapi dia berjuang untuk berubah. Itulah perjuangan yang paling besar dalam Jadi hidup kita dia. perlu memperbanyakkan doa, usaha dan tawakal itu sendiri Ustaz. Baik para penonton yang disayangi sekalian, kita dah berada di hujung rancangan. Jadi jom sama-sama kita tadah tangan, kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita terhindar pada maksiat. Silakan Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا
وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, maafkan kami ya Allah. Ampunkan kami ya Allah. Maafkan ayah dan ibu kami ya Allah. Ampunkan mereka ya Allah. Maafkan ahli keluarga kami ya Allah. Ampunkan mereka ya Allah. Jadikan Ramadan ini Ramadan keampunan bagi mereka ya Allah. Jadikan Ramadan ini penentu kami menjadi ahli syurga-Mu ya Allah. Ya Allah, kami mohon jauhi kami dari virus yang kami bimbangi ini ya Allah. Kurniakan kesembuhan bagi mereka yang terkena jangkitan ya Allah. Pelihara kami ya Allah. Pelihara kami ya Allah, dunia dan akhirat-Mu ya Allah. Ya Allah, kurniakan kebahagiaan bagi kami di dunia dan akhirat-Mu ya Allah. Ya Allah, hindari segala dosa dan maksiat dari kami ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Zal Jalali wal Ikram. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz atas pencerahan yang diberikan. Mudah-mudahan kita terhindar daripada maksiat. Esok keliru dalam melakukan maksiat bukan sahaja ibadah tidak diterima, malah boleh mengundang dosa. Nantikan Tanyalah Ustaz esok 7 Mei. Jangan keliru bersama Ustaz Dr. Muhammad Nizam Abdul Kadir bersama dengan moderatornya Dai Anas. Terima kasih kepada para penonton yang terus bersama dengan kami. Saya Dai Aiman, mohon maaf di atas terlanjur kata, tersalah bicara. Like dakwah, share ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam. Terima kasih.